Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Javinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 2 April 2021. Ketua Bahagian Bersatu Sipitang Datuk Mat Bali Musah mendahului senarai 90 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormat negeri Sabah sempena hari jadi rasmi ke-67 yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu semalam. Beliau antara 7 penerima Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Turut menerima PGDK Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Sabah, Datuk Umar Sarim Saidin dan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Tawau, Datuk Naim Ahmad. Manakala Panglima Brigade ke-13 Infanteri Malaysia, Brigadier Jeneral Abdul Razak Hussain, Pengarah Bahagian Kabinet dan Dasar Jabatan Ketua Menteri Ridwan Roger Linus dan Pengurus Besar Yayasan Tun Ahmad Shah, Nur Azlin Ahmad Shah antara 9 penerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK. Seramai 13 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK, 21 penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, 27 penerima Bintang Kinabalu BK dan 13 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji SK. Hadir sama dalam istiadat berkenaan Isteri Yang di-Pertua Negeri Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni. Perkembangan semasa COVID-19. Sebanyak 86 kes positif baru dicatatkan di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 54,853 kes. 1 kes kematian dilaporkan di Keningau manakala tiada kluster baharu dikesan. Dalam kenyataan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daripada 86 kes baharu, sebanyak 28 kes berpunca daripada saringan kontak rapat, 13 kes saringan bergejala, 41 kluster sedia ada dan 4 kes lain-lain kategori. Sementara itu, 61 pesakit COVID-19 sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh 53,991 orang, manakala 258 pesakit sedang menerima rawatan. Setakat semalam, 10 orang menerima suntikan vaksin harian dos pertama menjadikan jumlah kumulatif 42,360 orang. Bagi dos kedua vaksin Pfizer-BioNTech, seramai 2,456 orang menerima suntikan semalam dengan jumlah kumulatif 19,383 orang. Sementara itu, prosedur operasi standard, aktiviti masjid dan surau sepanjang bulan Ramadan dibenarkan solat tarawih dengan bilangan jemaah mengikut kapasiti keluasan masjid dan surau dengan penjarakan fizikal. Kerajaan Negeri Pahang sambut baik keprihatinan Kerajaan Sabah terhadap keperluan pelajar Sabah yang menuntut di institusi-institusi pengajian awam mahupun swasta di negeri itu. Inisiatif berkenaan berupaya mempermudah dan melancarkan pengajian pelajar Sabah tanpa menghadapi masalah yang menjejaskan pembelajaran. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berharap Kerajaan Pahang dan Sabah akan bekerjasama ke arah membangun pendidikan kedua-dua negeri pada masa akan datang. Daripada Sabah dan mengambil masa walaupun sibuk jumpa dengan pelajar daripada Sabah yang belajar di KUIPSAS, tapi masih sempat berkunjung ke pejabat saya dan Sabah pun ada memberi sedikit sombongan kepada pelajar-pelajarnya di KUIPSAS. Jadi saya sangat menghargai di atas kehadiran ini. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menerima kunjungan Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah di Wisma Seri Pahang Kuantan, Pahang. Dalam kunjungan ini, Majlis Ugama Islam Sabah dan Pusat Zakat Sabah menyerahkan derma siswa bagi pelajar Sabah di KUIPSAS Pahang kepada Kerajaan Pahang yang diwakili Menteri Besar Pahang. Sementara itu, kunjungan dari Kerajaan Negeri Sabah ini merupakan lawatan pertama sejak KUIPSAS dinaik taraf sepenuhnya sebagai pusat pengajian tinggi awam. Antara negeri yang selalu memberi perhatian yang tinggi kepada masa depan anak-anak Sabah. Memberi beasiswa, bukan pinjaman, kepada anak-anak Sabah untuk mereka melanjutkan pengajian pada peringkat ijazah dan seterusnya. Universiti ini juga memperkenalkan integrasi atau takamul akli wa nakli yang mana membimbing anak-anak bukan saja cemerlang dalam bidang pelajaran tetapi syakhsiah. Inilah yang sangat penting. Dengan usaha dan bantuan ini sangat-sangat memberikan manfaat yang besarlah bagi pelajar-pelajar Sabah. Dapat lanjutkan pelajaran
dari diploma hinggalah ke degree hinggalah ke peringkat yang tertinggi. Saya sendiri dapat beasiswa Yayasan Sabah, sangat-sangat membantu saya dalam melanjutkan lagi pelajaran dan di luar daripada negeri Sabah. Bukan setakat itu sahaja, dia sangat membantu saya dalam mengembangkan lagi saya punya minat, ilmu dan pelbagai lagi lah. Dalam lawatan kerja 3 hari sejak Isnin lalu, Datuk Muhammad Arifin ke Negeri Sembilan dan Pahang. Seorang lelaki warga asing ditahan polis kerana terlibat dalam kes pergaduhan membabitkan seorang lelaki tempatan sehingga mendatangkan kecederaan pada Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji berkata suspek berumur 35 tahun itu ditahan 2 petang kemarin di sekitar kawasan Kepayan Kota Kinabalu. Pergaduhan ini berlaku akibat daripada perselisihan faham di jalan raya. Mereka berdua ini terus turun dan berselisih faham, turun dari kereta berselisih faham, dan akibat daripada perselisihan faham tersebut, suspek telah mengeluarkan benda keras dipercayai sebatang cota, kemudian memukul mangsa. Akibat daripada pukulan tersebut, mangsa hampir pingsan di tempat kejadian. Polis turut merampas sebuah kereta dan sebatang cota yang digunakan untuk memukul mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. ACP Habibi berkata demikian kepada pemberita selepas majlis sepetang bersama media di Kota Kinabalu. Dalam kejadian Isnin lalu, mangsa warga tempatan berumur 25 tahun cedera di kepala dan tangan. Mangsa menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Usaha menaik taraf Majlis Perbandaran Sandakan MPS ke arah sebuah bandaraya menjelang awal tahun depan akan dapat direalisasikan. Keyakinan itu disuarakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Isnin Aliasni. Menurut Datuk Isnin, perkara itu berikutan peningkatan hasil yang diperoleh MPS. Sungguh pun berdepan situasi sukar penularan pandemik COVID-19, MPS memperoleh pendapatan kira-kira 77 juta ringgit setahun. Walaupun kita menghadapi keadaan yang sukar, tetapi kita memperoleh hasil. Kita dapat meningkatkan hasil pendapatan. So ini bermakna cita-cita kita, target kita untuk menjadikan Sandakan sebagai majlis, sebagai bandaraya, insyaAllah akan tercapai. Datuk Isnin berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat perkembangan MPS ke arah bandaraya yang disampaikan Presiden MPS Wong Fo Tin di Dewan Persidangan MPS. Perkhidmatan Pos on Wheel PO atau Pos Bergerak Pos Malaysia yang mula beroperasi di Sabah sejak 13 Mac 2018 mendapat sambutan baik orang awam khususnya di luar bandar. Antara perkhidmatan ditawarkan ialah penjualan stem dan produk pos, pembayaran bil utiliti, urus niaga ASP, pembaharuan insurans kenderaan selain pengiriman mel dan bungkusan. Pengurus Besar Pos Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Sudarmaji Iskolto berkata, perkhidmatan PO ini sangat membantu penduduk yang tinggal jauh daripada pejabat pos. Perkhidmatan ini memang memberi manfaat yang besar kepada penduduk kampung di sana sebab inilah adalah satu-satunya perkhidmatan yang disediakan oleh pos untuk memberi perkhidmatan terhadap komuniti kita lah yang jauh daripada perkhidmatan Pos Malaysia. Di Sabah, perkhidmatan PO merangkumi 5 lori ditempatkan di Kota Kinabalu, Sandakan, Lahadatu, Semporna dan Tawau. Setiap lori mempunyai 2 petugas beroperasi 8 hingga 5 petang, Isnin hingga Jumaat dengan sasaran lebih 50 transaksi perkhidmatan setiap hari. Sudarmaji berkongsi demikian ketika ditemui di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Tambah beliau, perkhidmatan PO ini juga membantu penduduk kampung yang menjalankan perniagaan dalam talian bagi urusan kiriman dan penerimaan barangan. Pematuhan SOP juga sangat dititik beratkan PO selaras pembudayaan norma baharu. Persatuan Pemaji Perumahan dan Hartanah Sabah Syaridah berharap kerajaan akan melanjutkan program kempen pemilikan rumah HOC 2.0 yang akan berakhir Mei depan sehingga setahun lagi. Presidennya Datuk Surveyor Chua Soon Ping berkata pelanjutan kempen HOC itu perlu bagi membolehkan jualan rumah kembali meningkat selepas terjejas akibat pandemik COVID-19.
Secara keseluruhan, terdapat 3 bilion ringgit nilai hartanah kediaman berdaftar dengan syareda bagi program kempen HOC 2020 hingga 2021. Daripada jumlah itu, 492 juta ringgit berjaya dijual dalam tempoh 10 bulan pertama tahun lalu dan dijangka mencecah sehingga 600 juta ringgit apabila kempen itu berakhir pada 31 Mei tahun ini. Datuk Chua Sun menyatakan demikian kepada pemberita selepas mesyuarat agung tahunan ke-28 syareda di Penampang. Bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-75, Sabah FM menyiarkan secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam khas dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Forum julung kali itu bersiaran secara serentak dari 15 lokasi terpilih seluruh negara dan dirancang dimasukkan ke dalam Malaysia Book of Records. Forum berlangsung selama 75 minit bertajuk Evolusi Dakwah Menyampai Ilmu Walau Satu Ayat. Menampilkan 3 panel iaitu Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Haji Bongsu Aziz Jaafar, Pengurusi Mahat Tahfiz Al-Quran was Sunnah Sandakan Ustaz Rafael Enarji dan Imam Kariah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Ia dihoskan penolong pengarah Yadim Sabah Ustaz Ramli Daud dengan gandingan penyampai Sabah FM Imran Azmi Rosli. Turut hadir Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, Pengarah Penyiaran Sabah Nur Ain Bakir dan Pengurusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Abdul Jamal Tun Sakaran. Lebih 100 orang menghadiri forum ini. Baik, saudara, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Dengan itu saya Javinia. Salam hormat dan kita jumpa lagi.